Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nassalli ala rasulih karim, amma ba'd. Ya, selamat petang semua. Selamat petang kepada para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang dikasihi oleh Allah SWT, yang dikasihi seluruh umat. Amin. Okey, kita nak berbalik kepada topik pentingnya agama melebihi daripada segala-galanya. Pentingnya ilmu akhirat, ilmu agama daripada segala-gala ilmu, daripada segala-gala tujuan. Tujuan kehidupan kita hari ini untuk dapatkan akhirat, bukan tujuan kita hari ini untuk dapatkan dunia. Kita kembalikan kepada topik yang sangat hangat hari ini diperkatakan daripada isu yang saya post sebelum ini, berkenaan saya memberhentikan anak-anak saya daripada sekolah. Saya tidak membiarkan anak-anak saya membesar dalam kefakiran ilmu agama. Dalam suasana yang hari ini kita boleh lihat perubahan yang sangat mendadak dalam sistem kehidupan manusia. Dia membolehkan agama dalam anak-anak kita menjadi lebih, macam mana nak cakap, lebih teragak-agak, lebih tak selesa. Sebab itu saya berhentikan anak-anak saya daripada sekolah. Kenapa? Kerana saya nak bagi fokus tumpuan untuk anak-anak saya mendalami ilmu agama. Tak nak bagi macam saya yang fakir ilmu agama, yang jahil dalam ilmu agama, yang pernah hidup dalam kehidupan yang penuh dengan macam-macam kehidupan dunia. Jadi saya nak anak-anak saya hidup dalam suasana agama, kemanisan agama. Jadi saya berhentikan mereka sekolah. Tapi saya tidak membiarkan mereka kefakiran ilmu. Ilmu yang mana yang lebih baik bagi mereka, iaitu ilmu agama. Kerana dalam ilmu agama itu, insya-Allah, bila mana mereka membantu agama, pasti dan pasti Allah SWT akan bantu mereka. Allah akan bantu mereka. Dan hari ini kita tengok kehidupan kita dah melebihi 1400 tahun selepas kewafatan Nabi SAW. Takkan kita nak rasa lagi 1500 tahun tu dekat lagi? Jauh lagi. Dah semakin hampir dengan garisan penamat. Semakin hampir. Dalam suasana kehidupan hari ini, mampukah anak-anak muda, anak-anak kita untuk menghadapi kehidupan yang makin lama makin banyak ujian dengan iman mereka? Kalau saya tak usahakan ke atas perkara ini dalam kehidupan saya, dalam kehidupan isteri saya, dalam kehidupan anak-anak saya, tak ada fikir risau tentang agama, tak ada fikir risau tentang akhirat, bagaimana kehidupan nak berjaya, bagaimana saya nak berjaya, macam mana isteri saya nak berjaya, macam mana anak-anak saya nak berjaya. Dan kejayaan itu pun belum tentu lagi saya dapat. Saya kena usaha lagi, tambah lagi, kuatkan lagi semangat saya, korbankan lagi macam-macam. Korban. Bukan saya nak membinasakan anak-anak saya, bukan saya nak menghancurkan masa depan mereka. Malah saya nak menambah baik, insya-Allah. Saya tidak boleh menentukan masa depan anak-anak saya, tetapi saya boleh berusaha untuk mendapat kebaikan-kebaikan yang lebih baik di sisi Allah SWT, untuk menyelamatkan kehidupan mereka di dunia dan juga di akhirat. Ini faham, kena faham dengan posting saya. Kita hari ini duduk di zaman yang penuh dengan fitnah. Bagaimana keadaan akan datang? Lagi banyak fitnah berlaku, lagi banyak anasir-anasir luar datang. Bagaimana kehidupan anak-anak kita hari ini? Saya nak flashback balik kepada tuan-tuan semua. Flashback balik bagaimana kehidupan manusia di Malaysia ketika 60-an, 70-an, 80-an. Dia semakin mencabar, semakin tahun demi tahun berubah, semakin mencabar. Hari ini dah 2021, lagi mencabar. Makin lama makin mencabar, makin lama makin mencabar, makin lama makin mencabar. Kita tak nak manusia mendabik dada
dengan usaha ke atas dunia sahaja aja. Dia tak nak. Saya tak nak. Saya takut benda tu. Hari ni berlaku. Hari ni berlaku. Kenapa Quran dan sunnah tak boleh diangkat setinggi-tingginya hari ni? Cuba fikir, bagaimana suasana agama hari ni dalam kehidupan kita hari ni? Kehidupan umat Islam di Malaysia. Tak payah cerita tempat lain lah. Cerita dalam negara kita. Bagaimana Quran dan sunnah hari ni tak boleh nak diangkat setinggi-tingginya. Sedangkan itulah perkara yang Nabi SAW tinggalkan kepada kita sebelum Nabi wafat. Nabi tinggalkan Al-Quran dan sunnah dalam kehidupan umat-umatnya untuk umat-umat dia berjaya dunia dan akhirat. Tetapi kita umat Islam, hari ni tengok, adakah Quran dengan sunnah diangkat setinggi-tinggi darjatnya? Apatah lagi masa akan datang. Akan datang lagi banyak ujian, lagi banyak nasib-nasib yang akan melemahkan semangat kita untuk mengangkatkan Quran dan sunnah ni. Kalau saya sendiri tak korbankan masa anak-anak saya di sekolah, saya korbankan masa anak-anak saya untuk mengaji, untuk habiskan Quran dalam hati, untuk letakkan Quran dalam hati mereka, untuk letakkan sunnah dalam hati mereka, untuk mereka juga dapat membawa perkara ni dalam kehidupan mereka nanti, untuk memberi manfaat kepada kehidupan manusia ketika mereka membesar nanti. Inilah yang perlu kita fikirkan. Bukan fikir, kalau tak pergi sekolah tak boleh jadi doktor, tak pergi sekolah tak boleh jadi lawyer, tak boleh jadi cikgu. Adakah itu kejayaan yang dapat menyelamatkan manusia? Belum tentu lagi. Belum tentu lagi. Masa depan kita macam mana hari ini kita tengok. Berapa ramai pakar-pakar, dikatakan pakar-pakar hari ini, ahli-ahli hari ini, boleh tak mengangkat Quran dan sunnah? Jawab. Kita jawab. Kita tanya dan kita jawab sendiri. Yang dikatakan pakar-pakar hari ini, boleh tak mengangkat Quran dan sunnah dalam kehidupan mereka? Boleh tak mengagungkan dua perkara ni dalam kehidupan kita hari ini? Boleh tak meyakinkan Quran dan sunnah dapat memberikan kebaikan, kejayaan dan kesejahteraan dalam kehidupan kita? Ini yang dikatakan pakar-pakar ini. Tak perlulah anak-anak saya nak jadi pakar dunia. Cukuplah mereka boleh letakkan kemanisan Al-Quran dalam hati mereka, kemanisan sunnah dalam hati mereka. Kerana ini saya yakin akan membawa kejayaan dunia dan akhirat. Allah bagi tahu, Nabi SAW bagi tahu, kejayaan manusia hanya dalam agama mengikut cara Nabi Muhammad SAW. Apa yang Nabi bawa? Quran dan sunnah. Kenapa tak faham? Wahai ibu-ibu, wahai bapa-bapa semua. Tinggalkan dunia. Tak ya. Kita gunakan dunia. Bukan dunia ni kita guna untuk membinasakan kita. Dunia ni Allah bagi untuk memberi manfaat dalam kehidupan kita. Hari ini kita gunakan dunia bukan nak memberi manfaat, tetapi nak menjahanam, nak membinasakan diri kita. Salah. Itu yang salahnya. Balance dunia dengan akhirat. Tapi balance tak? Hari ini dunia lebih tinggi daripada agama dalam kehidupan kita. Sehingga dunia membinasakan hati-hati manusia hari ini. Boleh lihat sekeliling ni. Bukan saya berhentikan anak-anak saya sekolah. Saya tak fikir masa depan dia, sebab saya fikir masa depan mereka untuk lebih baik. Saya tak boleh menentukan masa depan mereka. Yang menentukan masa depan mereka Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak boleh fahamkan manusia, yang boleh fahamkan manusia hanya Allah SWT. Saya tak boleh bagi hidayat kepada manusia, yang boleh bagi hidayat Allah SWT. Tetapi kita ada kemampuan untuk usaha, ikhtiar ke arah itu. Fikirlah hari ini, kita sibuk dengan dunia. Ibu sibuk dengan dunia. Ibu sibuk nak cari keperluan. Ibu sibuk nak naik taraf kehidupan. Ayah pun sama, sibuk dengan kehidupan, nak cari keperluan, nak naikkan taraf kehidupan. Tapi fikir tak? Kita sebagai ibu bapa pernah fikir tak nak meningkatkan taraf agama dalam kehidupan anak-anak kita? Benda penting hari ini. Benda sangat-sangat penting dalam kehidupan kita hari ini. Bukan zaman agogo, bukan zaman Elvis Presley yang kita boleh rasa selesa lagi. Kehidupan dunia ni masih panjang. Nabi SAW bagi tahu dunia ni ibarat wanita yang tua, yang sangat-sangat tua. Tetapi kita tak faham apa yang Nabi tinggalkan kepada kita. Kita tak ambil berat, tak ambil tahu. Tetapi manusia yang hari ini
memberitahu perkara-perkara dunia, kita ambil berat. Kita ambil tahu. Sebab yakin kita kepada dunia yang dapat menyelamatkan kita, yakin pada dunia yang memberikan kesembuhan, yakin pada dunia yang dapat memberikan kesejahteraan. Ini kita hari ini macam fikir sendiri. Fikir secara logik. Berkata dalam hati kita ni, betul tak betul apa yang kita usahakan selama ni? Wahai ibu-ibu semua, fikir sejauh mana kita boleh bagi agama dalam kehidupan anak-anak kita. Anak-anak tu bukan hak kita, bukan hak saya. Anak-anak Allah bagi bukan hak saya. Saya nak tentukan masa depan diorang. Bukan hak saya. Itu amanah. Amanah yang Allah SWT hadirkan kepada saya, kepada isteri saya, untuk bagi agama, bagi kehidupan yang lebih baik di sisi Allah SWT. Kenapa kita susah nak faham benda ni? Kenapa kita tak boleh nak baca setiap posting saya tu? Kenapa tuan-tuan tak boleh baca setiap posting saya tu? Bukan posting yang menjahanamkan, membinasakan manusia. Posting saya tu mengajak untuk kebaikan. Mana lebih baik ilmu akhirat dengan ilmu-ilmu yang ada kat dunia ni? Mana yang lebih baik? Takkanlah kita bawa ilmu agama, bawa ilmu akhirat, Allah tak pedulikan kita. Sudah pastinya kita bantu agama, kita naikkan agama dalam kehidupan kita, dalam kehidupan anak-anak kita. Pasti dan pasti Allah akan bantu kita. Bahkan Allah akan muliakan kita di dunia lagi. Bila kita bantu agama, Allah akan muliakan kita lagi. Sebelum kita mati, Allah dah muliakan kita lagi. Kenapa tak percaya? Kenapa kau yakin perkara dunia yang lebih memuliakan kita daripada perkara-perkara akhirat, perkara-perkara agama? Ini yang berlaku. Kebanyakan ini yang berlaku. Allahu Akbar. Kata saya gila, saya sesat, saya jumut, saya dah hilang pedoman, saya dah ikut ajaran sesat, apa semua. Tengok pemikiran kalian semua sampai ke tahap itu. Tak apa, Alhamdulillah, saya posting itu satu benda yang bagus sebenarnya. Allah bagi keupayaan saya. Allah yang gerakkan semua ni. Untuk apa? Untuk kita nampak betapa lemahnya saudara-saudara Islam kita. Hati-hati mereka sangat lemah. Ini tanggungjawab kita hari ini. Untuk bangkitkan balik Al-Quran dan Sunnah. Untuk bangkitkan balik agama dalam kehidupan kita. Sebab itu pentingnya dakwah dalam kehidupan. Walaupun dia tu jahil, walaupun dia tu baru nak kenal agama, tapi dia ada hak untuk berdakwah. Sebab apa? Nak mengajak manusia untuk kenal Allah sungguh-sungguh. Untuk yakin dengan Allah sungguh-sungguh. Hari ini berapa ramai manusia yang yakin dengan Allah. Kalau tak pergi kerja tak makan. Kalau tak makan ubat tak sihat. Allahu Akbar. Bagaimana kehidupan kita hari ini? Di mana kebergantungan kita? Di mana kita punya pengharapan? Di mana pengharapan kita? Kita mengharap perkara lain selain daripada Allah SWT. Allah hadirkan Al-Quran dalam kehidupan kita hari ini. Allah hadirkan Al-Quran dalam kehidupan kita ini. Untuk apa? Untuk apa ni? Untuk jadikan kita umat Nabi Muhammad SAW yang berkualiti. Kenapa tak yakin dengan perkara ni? Kenapa yakin perkara lain? Kenapa tak diusaha sungguh-sungguh untuk dapatkan kelebihannya? Kenapa Allah hadirkan benda ni? Setiap surah yang Allah hadirkan ni penuh dengan hikmah, kelazatan, kemanisan, kejayaan. Kenapa kita tak yakin dengan perkara ni? Susah kita nak fahamkan diri kita kan. Sebab kita bukan ada kemampuan untuk nak fahamkan diri kita pun kita susah nak faham. Kita tak ada kemampuan. Kita kena usaha baca, faham, kaji, terima setiap benda. Nampak? Perkara akhirat ini diterima dengan baik. Bila orang cerita tentang akhirat, kena terima dengan baik. Sebab perkara akhirat tu perkara yang sangat-sangat besar nilai dia. Tak ada lagi kematian dah selepas tu. Bila di akhirat nanti tidak ada lagi kematian. Dunia yang kita kejar ni, yang kita berlumba-lumba ni, kan? Mati. Semuanya mati. Tak ada satu benda pun yang akan hidup yang kita kejar dekat dunia ni. Semua tak ada apa, tak ada. Dah mati besok, di akhirat semua tak pakai dah.
You are lawyer, you are doctor, you are menteri, you are professor, you are apa ke saja dekat dunia ni, dekat akhirat dah tak pakai dah. Kan? Yang dipakai apa dia? Keyakinan kita, iman kita, iman yakin kita. Sejauh mana yakin kita dengan kudrat Allah, dengan bantuan Allah. Susah kan kita nak faham manusia. Allah. Kita umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman. Bayangkan Nabi SAW nak fahamkan bapa saudara dia Abu Jahal pun payah. Nak fahamkan Abu Talib pun payah. Abu Talib yang bagikan masa, bagikan harta untuk usaha dakwah Nabi. Bukan Abu Talib ni menentang pun. Besarkan Nabi, temankan Nabi dalam dakwah, korbankan harta dia untuk dakwah Nabi. Pun Nabi tak boleh nak bagi faham. Allah tak boleh nak, Nabi tak boleh nak bagi hidayat. Kita kena usaha. Belum tentu lagi kejayaan anak-anak kita dengan usaha kita yang kita buat ni. Belum tentu lagi. Hanya dengan keyakinan ni kita nak minta pada Allah, minta pada Allah, minta pada Allah. Sebab itulah urusan dunia hari ni kita kena letak nombor 2. Kita letak nombor 2. Bukan dunia tu tak penting. Kalau tak penting Allah tak campakkanlah kita kat dunia ni. Dunia tu penting. Bukan nak buang dunia. Dunia tu untuk kita jadikan sebagai ujian iman. Sejauh mana iman kita kuat bila datang satu ujian dunia, satu ujian dunia. Kuat mana iman kita, yakin kita kepada Allah SWT. Dunia letak nombor 2. Hari ni dunia letak nombor 1. Agama letak nombor 2. Bagaimana manusia nak berjaya? Macam mana manusia nak faham? Allah tak akan bagi faham. Susah kan? Susah. Saya pun, ya Allah, bila posting saya boleh lihat, Allah, komen-komen daripada netizen, daripada haters. Ya Allah, saya kata, ya Allah, doa saya, ya Allah, mintalah Allah berikan kefahaman, kebaikan kepada mereka. Sayang kita pada semua ni. Sebab apa? Inilah juga besok jadi ahli keluarga kita, jadi teman-teman kita di syurga nanti. Ni semua ni. Sejarah dunia pun hari ni dah diubah-ubah. Kita nak percaya lagi ke ilmu dunia 100%? Quran tak boleh ubah, bro. Quran tak boleh diubah-ubah Quran. Tapi ilmu dunia boleh diubah-ubah. Sejarah dunia boleh diubah-ubah, tapi Quran tak boleh diubah. Kena faham. Kita nak meyakini ilmu dunia ni berlebihan, Allah. Tak boleh. Tak boleh. Nak kena yakin agamalah yang membawa kejayaan. Ilmu agama, ilmu akhirat ni lah yang akan membawa kejayaan. Tengoklah hari ni. Kita tengok hari ni suasana kita. Kita letakkan kepada siapa hari ni? Kita letakkan kepada siapa untuk dapatkan kejayaan hari ni? Kita letak pada siapa? Tanya pada diri sini siapa kita letak. Kita minta pertolongan daripada siapa hari ni? Tanya. Kita minta pertolongan daripada makhluk ataupun kita minta pertolongan daripada Allah? Mana yang lebih? Kita tengok rata-rata manusia hari ni minta pertolongan daripada Allah ke minta pertolongan daripada makhluk? Balance tak? Kata dunia dengan akhirat ni kena balance tak? Kita minta pada makhluk berlebih-lebihan. Dengan Allah ni sikit-sikit. Kadang-kadang, jarang-jarang je kita minta pertolongan daripada Allah. Sedih doh. Sedih bro. Sedih. Sedih kita nak fahamkan manusia, sedih bro. Tapi ini jugalah kewajipan kita. Selagi kita hidup, kita kena ajak. Kamu kena buat. Walaupun dalam keadaan keras, dalam keadaan kasar, kau kena buat. Agama lebih penting daripada segala-galanya. Akhirat tu lebih penting daripada dunia. Maksud hidup kau bertukar ini bukan maksud dunia, tapi maksud akhirat. Kau hidup di dunia bukan maksud hidup di dunia ni, tapi maksud hidup kau di dunia adalah maksud akhirat. Itulah tujuan hidup kau di dunia ni. Ini ramai hidup kat dunia, tujuan hidup apa? Untuk dunia. Untuk dapat selagi mana boleh dekat dunia ni, semua nak masuk, nak ambil. Itu nak, ini nak, itu nak, itu nak, ini nak. Semua yang ada kat dunia ni nak.
Kalau tak dapat, marah, mengamuk, tak reda langsung. Oh, pergi makan. Contoh, saya nak bagi sikit. Pergi makan. Kita order makanan. Pelayan hantar salah. Minta mi goreng kering, orang tu bagi mi goreng basah. Kita salah. Aku minta mi goreng kering, kenapa kau hantar mi goreng basah? Tukar. Tak terima. Sedangkan itulah ketentuan Allah. Itulah rezeki kita. Kita kena makan mi goreng basah, bukan mi goreng kering. Kita minta TO, orang hantar kopi O. Kenapa orang hantar kopi O? Tetapi itulah rezeki kita, TO. Benda kecil je lah. Benda kecil je. Kita tak terima, tak terima. Kalau orang yang yakin, inilah rezeki aku hari ni. Aku minta kopi O. Aku minta TO, orang hantar kopi O. Rezeki aku hari ni kopi O. Ada tak kita boleh fikir macam tu? Itu benda kecil je hari ni. Mudah berlaku. Tak reda dengan rezeki Allah. Selagi boleh kita nak apa yang kita nak. Tak dapat, marah. Inilah kehidupan manusia kita hari ini di sekeliling kita. Berlumba-lumba dengan dunia. Saya dah jenuh dah hidup dalam dunia ni. Saya dah jenuh dah. Saya dah melalui pelbagai lapisan kehidupan, pelbagai corak kehidupan manusia. Dan sama je hari ni. Dah berpuluh-puluh tahun. Keadaan dia makin lama makin teruk, makin sakit, makin parah. Dan kita masih lagi nak bersenang lenang dengan agama. Nak masih selesa lagi dengan agama. Dengan ujian hari ni, sistem yang makin berubah. Macam-macam berubah hari ni. Itu berubah, ini berubah, itu berubah. Sistem pendidikan berubah, sistem kuah manusia, sistem ibadah kita berubah-ubah. Masih lagi kita mengharap kepada makhluk. Sikit-sikit makhluk. Sampai bila? Sampai bila? Boleh ke dalam alam kubur nanti, dalam alam barzah nanti kita minta tolong? Kau tolonglah aku. Siapa kau? Kau tu hari kat dunia, aku minta tolong, kau boleh tolong. Kenapa dalam kubur kau tak boleh tolong? Susah kita nak faham bab agama hari ni. Sebab apa? Kita tak ambil agama sebagai satu benda utama dalam kehidupan kita hari ni. Agama jatuh nombor 2 atau nombor 3. Apa guna Allah pilih kita untuk dikurniakan iman dan Islam? Benda yang paling berharga, paling bernilai dalam kehidupan kita, iman. Mati satu orang manusia tak ada iman, mati yang sia-sia, mati yang tak ada apa-apa nilai. Allah bagi kita, Allah pilih kita, Allah bersyukur, Allah pilih aku, ya Allah, Allah pilih Zulkifli bin Yahya bagi Islam, bagi tahu Allah tu wujud. Minta pada Allah, bertuhanlah kamu kepada Allah, menyembahlah kamu kepada Allah. Ya Allah, betul je. Mintalah segala-gala bantuan dengan solat, dengan sabar. Perbaharuilah iman kamu, menyebutkan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah berkali-kali. Memperbaharuilah iman kamu. Tingkatkanlah iman kamu dengan ibadah, dengan zikir, dengan Quran, dengan ilmu, dengan apa semua dunia yang Allah bagi ni. Bawa kepada agama, bawa kepada menyukakan Allah SWT. Kita bawa ke kehidupan dunia hari ini menyukakan Allah SWT. Tak. Kita menyukakan diri kita saja. Kita hanya menyukakan diri kita dan juga makhluk-makhluk di sekeliling. Inilah yang kita buat hari ini. Tak perasan. Kita tak perasan, bro. Kita tak perasan, bro. Iblis sangat-sangat pandai, sangat cerdik dia punya tipu daya. Kita tak perasan, bro. Kita tak perasan, bro. Tak perasan. Bila kita buat baik, kita dapat pujian. Oh, sonok, babe. Di situ Allah telah, di situ iblis telah menguji kita. Allahu Akbar. Susah nak faham orang kan. Nabi SAW nak fahamkan saudara dia, kaum dia pun susah, babe. Tambahlah kita hari ni. Kita fikir hari ni anak-anak kita yang nak membesar ni, boleh tak dia membesar dengan suasana agama, suasana iman yang kuat? Tanya pada diri kita, boleh tak? Bangun tidur fikir, ya Allah, anak aku ni, aku berubah dulu pun atas hidayat. Sebab dia bila tengok anak-anak,
Aku balik daripada syuting pukul 2 pagi tengok anak-anak aku tengah melepak tengok TV. Pukul 2 pagi tengok kartun. Tengok kartun pukul 2 pagi. Hari ni hiburan 24 jam bro. Salah siapa? Salah kita. Sebab apa? Nak hiburkan anak-anak. Sanggup ambil estro. Anak-anak kita tengok kartun 24 jam bro. Aku balik syuting dulu. Sebelum aku dapat kenal usaha ni, usaha agama ni, aku tak tahu apa lagi masa tu. Aku balik syuting tengok anak-anak aku. Pukul 2 pagi tengok kartun. Allahu Akbar. Layan sekejap anak-anak aku main seronok. Sebab seronok penat ni. Hilang penat bila tengok anak-anak datang peluk. Papa balik. Sambil-sambil main tengok anak-anak dah tertidur depan TV. Bila tertidur aku tengok, ya Allah, apa nak jadi dengan anak-anak aku ni? Apa akan jadi masa depan anak-anak aku ni? Apa yang aku dah buat dengan anak-anak aku ni? Aku ni jahil agama. Aku ni tak kenal lagi agama. Apa akan jadi dengan anak-anak aku? Sebab itulah saya berhenti berlakon. Saya berhenti dalam dunia hiburan. Sebab apa? Salah satunya sebab saya nak bagi anak-anak saya ni jangan jauh dengan agama. Saya hijrahkan diri saya. Saya berhenti dalam dunia hiburan. Saya bawa keluarga saya dalam bidang perniagaan. Alhamdulillah, Allah bagi rezeki. Masya Allah, lebih daripada apa yang saya usahakan waktu saya berlakon dulu. Itu baru sikit fikir risau pada anak-anak. Kenapa kita takut nak ubah kehidupan kita kerana Allah? Takut. Takut nak korbankan dunia kerana agama. Takut. Takut tak ada masa depan. Kamu tak yakin ke dengan Allah? Tak yakin ke kita dengan bantuan Allah SWT kita nak korbankan dunia yang kita usahakan dah berpuluh-puluh tahun ni? Kita nak korban sikit Aku dah usaha 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Aku nak korban, yes. Aku nak bawa diri aku, keluarga aku, anak-anak aku untuk fully agama. Sebab aku yakin Allah akan turunkan bantuan. Allah akan jaga. Tak yakin ke? Susah ke? Kan? Semua orang tak faham. Semua bila saya posting tu rasa macam saya ni sesat. Saya ni dah terlalu jumut. Fikirlah kalau kamu boleh kata begitu, ya Allah, di mana kamu ketika hari ini? Ketika saat kamu bercakap perkara tu, di mana kamu ketika itu? Ada tak kamu nampak Allah? Ada tak kamu rasa Allah dalam hati kamu? Ada tak kamu rasa kebesaran Allah dalam hati kamu? Kita tak nampak. Sebab apa? Terlalu banyak sangat dunia dah kita isi dalam hati kita. Sikit-sikit dunia, sikit-sikit dunia, sikit makhluk, sikit makhluk, sikit makhluk. Nak sebut perkataan Alhamdulillah pun dalam kehidupan kita berkira-kira hari ini. Saya tak ada ilmu yang tinggi, tetapi sikit-sikit Allah bagi faham pada saya yang mana lebih utama dalam kehidupan saya hari ini, dunia ataupun agama. Susah kita nak faham. Kalau kita tak usaha, tak korban, susah Allah nak bagi faham. Nak bagi faham, nak minta Allah bagi faham pada kita, kita kena korban. Kena korban. Bagaimana Nabi SAW korbankan dia punya kemuliaan di kalangan orang Quraisy. Di kalangan pembesar-pembesar Quraisy, Nabi ini somebody. Bagaimana Sayyidina Siti Khadijah radhiyallahu anha korbankan dia punya title. Tapi di mana kemuliaan mereka yang Allah beri? Allah sehingga hari ini tak henti-henti ganjaran, berlipat-lipat ganda ganjaran, tak henti-henti mengalir Allah berikan kepada mereka. Susah kita nak faham lagi kita tak buat pengorbanan. Kita tak cerita bab agama, kita tak cerita bab kebesaran Allah, kita tak nak yakin ya Allah itu yang mampu menyelesaikan semua masalah kita. Kita letakkan vaksin yang boleh menyembuhkan, vaksin yang boleh menyelesaikan masalah semua. Sunnah belum mampu. Kita tak yakin dengan percakapan Nabi SAW. Allahu Akbar. Nabi itu utusan Allah. Setiap perkataan yang Nabi sampaikan kepada kita adalah datangnya daripada Allah. Bukan Nabi suruh suka-suka dia nak cakap.
InsyaAllah semoga menjadi asbab hidayat, semoga menjadi asbab kebaikan buat saya, keluarga saya dan kita semua umat Islam. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman kepada kita, Allah jauhkan keburukan dan kejahatan dunia dalam kehidupan kita, Allah tambahkan taufik dalam kehidupan kita, Allah kekalkan hidayah, Allah kuatkan iman kita. Semakin lama semakin kuat, semakin meningkat kita iman kita kepada Allah SWT. Ini kena minta hari-hari. Kita bantu agama pasti dah pasti Allah akan bantu kita. Itu je. Apa yang kita boleh bantu agama? Hidupkanlah suasana agama dalam kehidupan kita. Hidupkanlah Al-Quran, hidupkanlah sunnah. Kalau kita itu pun tak boleh nak bantu, macam mana Allah nak bantu kita? Sebab itulah hashtag kita jaga kita tak boleh pakai. Kena tukar. Siapa yang jaga kita? Siapa yang bagi makan pada kita? Siapa yang bagi rezeki? Siapa yang bagi kesihatan? Siapa yang bagi kehidupan? Allah. Kita kata, oh, sakit yang buat mati. Cukuplah kita nak mendustakan perkara ni. Mati itu bukan kerana sakit, bukan kerana tua, tetapi kerana dia hidup. Syarat untuk mati kerana dia hidup. Dan setiap kematian itu adalah perjanjian kita dengan Allah SWT sebelum kita dilahirkan di muka bumi Allah SWT ini. Kita yakin, oh, mati sebab sakit, mati sebab... Macam mana kita punya tahap keredoan? Redha kita tinggi tak tinggi? Kita dengan Allah pun kita tak boleh nak redha. Macam mana Allah nak redha dengan kehidupan kita, dengan kematian kita? Fikir sendiri. Kematian kita nanti dapat tak redha Allah? Hidup kita hari ini pun kita tak usaha untuk dapat redha Allah. Macam mana kematian kita? Allahu Akbar. Allah. InsyaAllah semoga menjadi asbab kebaikan, kan? Akhirat maksud hidup. Akhirat maksud hidup. Letak dalam diri kita. Cakap lagi dan lagi sampai kita tiada lagi. Allah yang berkuasa, Allah yang berkuasa. Makhluk langsung tak ada kuasa. Kita kena cakap benda tu hari-hari, lagi supaya kebesaran Allah itu masuk dalam hati kita. Yakin kita dengan Allah semakin lama semakin kuat. Genggam agama macam genggam bara api ni. Kuasa macam tu. Allahu Akbar. Kadang-kadang nak bagi faham kena ada pelbagai sifat, kan? Ada sifat lembut, sifat kasih sayang, sifat keras, kasar. Tapi tujuan dia satu je, nak ajak manusia. Oh, jom manusia semua, jom saudara-saudara Islam aku, kita dapat redha Allah, kita dapat redha Allah. Pasti kita dapat kejayaan dunia dan akhirat. Susah. Sebab dunia ni, ya Allah, kita nampak Allah hadirkan ujian dunia akhir zaman ni makin mencabar. Kita boleh tengok macam-macam teknologi berlaku, macam-macam kecanggihan berlaku, handphone dan sebagainya. Semua ni, ini semua fitnah. Kereta besar, fitnah. Rumah besar, fitnah. Kemajuan yang besar, fitnah. Teknologi yang besar, fitnah. Tak sedar kita hari ni. Nampak kecanggihan semua. Oh, hebat. Ini semua fitnah. Kita duduk di zaman fitnah Dajjal. Apa itu fitnah Dajjal? Inilah pembangunan yang ada hari ini. Kita tengok teknologi yang canggih ini. Inilah fitnah. Kita meyakinkan perkara itu lebih hebat daripada apa yang Allah tinggalkan kepada kita, apa yang Allah janjikan kepada kita. Astagfirullah. InsyaAllah sama-sama, ya. Saya pun bukan baik, tapi kita ada kelebihan untuk usaha kepada kebaikan. Jangan rasa kita baik. Kita belum baik. Saya tak baik. Kita semua tak baik. Cakap pada diri kita hari-hari kita tak baik. Kita bukannya orang baik. Kita bukannya orang yang dah layak masuk syurga. Jangan cakap. Cakap pada diri kita, aku ni belum baik. Aku ni pendosa. Aku banyak lagi tak menyukakan Allah SWT. Aku banyak lagi tak menyukakan Nabi Muhammad SAW. Hari-hari kena bagi tahu pada diri kita.
Kena hari-hari cakap. Cakap pada diri sendiri. Berapa banyak masa kita bagi untuk bantu agama. Cakap hari-hari. Susah nak faham. Semua fitnah. Kasih buang semua. Kalau kasih buang semua, tak payahlah Allah nak letakkan Nabi Adam kat dunia ni. Kenapa Nabi Adam Allah letakkan di dunia dan bersama-sama dengan Nabi Adam tadi Iblis? Kena faham kenapa dua makhluk ni Allah letakkan di dunia dan bersama juga dengan jin-jin yang dah ada dekat dunia ni. Kenapa? Nak memberitahu kepada penduduk langit bahawa manusia ini adalah makhluk yang terbaik yang Allah ciptakan. Nak membuktikan kepada penduduk-penduduk langit manusia ni adalah makhluk sebaik-baiknya yang Allah SWT ciptakan. Kita nak test satu barang yang berkualiti. Kita dapat barang, kita beli mahal-mahal barang tu, kita nak tahu kualiti ke tidak. Kita akan test kau-kau punya. Baru kita tahu barang ni canggih, kualiti, tahan. Begitulah ibaratnya. Baik, terima kasih semua. Minta maaf banyak-banyak. Tapi insya-Allah sama-sama kita berpesan atas maksud berkasih sayang kerana Allah SWT. Bertemu kerana Allah, bersama kerana Allah, dan berpisah nanti juga kerana Allah. Allah yang maha berkuasa. Allah yang mempertemukan manusia. Allah jugalah yang memisahkan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.